stesen TV yang paling kalau dah tak ada job sangat aku ambil jugalah TV3. Okey, kalau dah tak ada job sangat TV3 je lah aku sebat. Tapi kalau kata stesen TV yang saya akan betul-betul pilih RTM. Okey, RTM dia ada ranking-ranking dia. RTM bayaran dia memang tinggi. Astro bayaran dia memang tinggi. Tapi kalau TV3, aduh, yang ni makan sampai Gazai makan dan kebanyakan pertandingan-pertandingan yang ada di stesen TV pun banyak dia punya game yang kita pun tahu, bukan tak tahu. Okey, dan kadang-kadang ada yang mendapat juara sebenarnya bang kakak, itu semua bermain dengan duit bang kakak, bukannya pakai Helio. Okey, yang korang rasa oh ini juara tak ada tai kucing, itu semua bermain dengan duit. Orang belakang tabir ataupun kami-kami yang pernah berkecimpung dan masuk benda-benda tu, saya tahu sebab adik perempuan saya. Okey, adik perempuan saya pernah masuk dalam salah satu pertandingan tersebut dan sebagainya. Yang menang tu suara yang saya rasa macam ya betul Minah ni boleh menang, macam tak logik akal. So bila kita study dan kebanyakan komposer tu pun kawan-kawan saya juga, oh baru kita tahu sebenarnya hadiah tersebut, contoh RM100,000 hadiah, akan yang pemenang tu akan dapat dalam 20-30 ribu je. Lain semua tu geng-geng dia sebat balik. So korang tak boleh imagine wow dapat RM100,000, wow dapat, tak ada bang kakak, tak ada, benda tu tak ada. Sebenarnya benda tu satu Abang, Ustaz, saya rasa macam dada saya lapang bila Ustaz cerita. kan? Untuk Dia tahu lah. untuk orang lain faham kan, sebab kadang-kadang saya seorang cakap mungkin tak apa lah, saya malas lah nak buka balik. Tapi Yelah, saya faham kan. Kalau kata tu memang strategi dia pun memang dalam poket je lah. Cakap ini kalau RM100,000 punya hadiah ni tak mungkin dapat RM100,000. Kurang-kurang tinggi-tinggi pun silat-silat RM10-20,000 je lah. Yang lain semua mereka sebat balik. Mereka pusing kot mereka juga kan. Betul, bang. Itu cuma masyarakat tak tahulah. Masyarakat kena mengundi kena bayar duit. Itulah keuntungan mereka. Mereka permainan mereka dengan periklanan. Lagi pergi satu benda tu, periklanan lagi banyak, lagi tinggi high demand. Dia stesen TV ni keuntungan mereka dengan periklanan. Lagi penonton tinggi, lagi periklanan tu akan tinggi. Umpamanya itu macam TikTok lain. TikTok pula lagi tinggi view, lagi banyak gift. Dia macam satu periklanan juga. Betul. Dia lebih kurang aja permainan dia. Okey, tapi saya sukalah macam Angah buat benda macam ni. Saya bukan kata nyanyian ke lakonan ke ataupun benda-benda yang berfaedah. Saya suka TikTok ni buat satu benda-benda yang orang create something yang berfaedah, yang menonjolkan diri kita daripada kita nyanyi tak ada siapa tahu, ataupun kita punya kelebihan macam contoh magician. Bukan semua orang pandai buat pertandingan magician dan sebagainya. Benda ni sebenarnya lebih baik daripada masyarakat sekarang ni, daripada apa yang Angah buat. Tak silap saya 1-2 orang telah dilamar oleh komposer. Betul tak? Itu pun satu kebaikan. Mana kata selama ni komposer tak nampak mereka pun. Baru-baru ni TikTok award ada panggil, ada buat apa, ada nyanyi-nyanyi. Yang menyanyi atas pentas tu pun serupa macam nyanyi dalam bilik air. Ada anak Cina mana tak tahu 3-4 kerat, dia pakai skirt, dia gelek-gelek nyanyi macam dalam bilik air. Sedangkan entertainment kita dalam TikTok ya Allah punyalah ramai yang betul-betul berbakat. Faham tak? Dia macam ni tau. You nak angkat satu martabat manusia. You nak angkat satu martabat manusia, you kena tahu you nak angkat martabat dia ni apa yang dia beri pada masyarakat. You nak angkat satu martabat yang tinggi dengan mencari hantu. Kita bagi contoh, cari hantu dapat martabat, sedangkan dalam tak boleh. Jabatan Agama Islam kata tak boleh. Tapi yang tu yang angkat satu martabat, dia jadi macam mana aku tak tahu. Okay, so benda-benda ni yang kena buat satu benda yang nampak benda ni memberi manfaat lah pada orang ramai. Yang kita pun kalau malam-malam tak ada buat apa, kita boleh tengok masing-masing punya bakat kan. Mungkin daripada situ mungkin akan ada orang-orang yang memerhati kan. Dekat dalam TikTok ni bukannya orang kecil-kecil je ada, ramai juga ada, macam-macam orang ada yang sedang memerhati kan? Macam saya cakap tadi lah, agak Aim dah tak payah cerita lah, dia memang dah level-level profesional lah. Apat pun alhamdulillah suara memang sedap Pat. Kalau secara jujurnya saya cakap, suara awak tu memang dah level-level high. Cuma masalah awak, semangat awak je tak tahu pergi mana hilang. Awak bila bercakap, awak tak ada confident, awak kurang confident. Awak bila bercakap, dia umpama macam contoh, kita bercakap tetapi otak awak kat tempat lain. Ibaratnya tu, expression muka awak bercakap tapi otak awak kat tempat lain. Otak awak sedang memikirkan sesuatu yang mungkin awak ada masalah ke apa, orang alam lah. Tapi semangat tu memang tak ada. Memang tak ada. Okay? Satu lagi Ustaz kan, sebab saya Angah je yang tepat saya betul-betul. Sebenarnya Angah dengan saya antara satu tim yang
memang satu tim daripada sebelum dia main TikTok lagi. Saya yang buat benda ni dengan Angah. Tapi bila saya buat benda ni, saya rasa macam kesian dekat Angah bila saya masuk. Saya tak ada orang bagi gift, tapi orang tulis bawah tu Apak nyanyi sedap, tapi kenapa tak ada gift? Saya rasa macam semangat hilang lah Ustaz. Rasa macam satu ya. Aku faham Pak. Saya Ustaz. Jadi Pat, awak silap Pat. Awak masuk pertandingan untuk awak tonjolkan diri awak ke ataupun awak mengharapkan kemenangan? Awak pernah tengok tak satu kontes pertandingan ada 10 orang penyanyi, tetapi nombor 1 ni, juara ni tak diberi apa-apa pun. Komposer tak panggil, tapi nombor 5 ni komposer panggil. Sebenarnya gift tu bukan satu perkara, cuma menyeronokkan hati je. Bukan, Ustaz. Saya masuk, okey, saya dah buat dengan Angah kan. Lepas tu saya kat ada Angah. Lepas tu sebelum yang saya join balik yang ni, saya peserta first yang terkeluar. Sedangkan orang tu menyanyi, baca Zaim cakap orang tu tak boleh nyanyi pun, tapi orang bagi gift lagi banyak pada saya. Saya rasa macam saya ni tak dihargai, Ustaz. Satu Faham mungkin tak, sebab tu kot Ustaz. Okey, aku selit sikit apa yang saya faham dengan Pak ni. Mungkin sebab dia satu macam aku ni orang tak ada hargai ke kan. Aku pun bukan lagu cikal-cikal nyanyi. Lepas tu mungkin Apat dia nak satu benda tu untuk sebab Apat pun akan ada lagu dan sebagainya. So itu pun mungkin jadi dia punya macam aku ni nak ada lagu ni tapi aku tak menang kat sini. Tak, bukan, macam tu lah. Saya bukan nak menang Ustaz. Bukan. Ustaz bagi saya macam semalam Ustaz tolong saya bagi lepas final tu, saya dah happy dah Ustaz. Sebenarnya saya rasa macam alhamdulillah aku dah sampai final. Bila Ustaz bagi macam tu, saya jadi terkejut. Saya jadi shaking Ustaz boleh bagi macam tu. Sampai orang cakap saya ni tak profesional menangis. Bukannya saya menangis sebab saya dalam keadaan tu memerlukan duit. Tapi saya tak kisah. Maksud dia Angah cakap, Pat masuklah Pat, aku buat benda ni. Ustaz boleh tanya, aku buat benda ni sebab hang. Sebab buat untuk tim kita AR. Tapi hang tak buat, hang tak mau masuk. Apak rasa macam bila Ustaz bagi macam tu, Apak rasa macam ya Allah ya Tuhanku, kenapa ada orang bagi? Bukannya saya ada orang cakap saya buat simpati. Baru-baru ni last kali saya menang dapat dapat 30,000 Ustaz, saya nangis juga. Saya sebab saya rasa saya susah dengan Ustaz. Saya pergi basking, saya balik basking, saya muntah darah Ustaz. Saya pergi mana orang semua tak bagi masuk. Saya betul-betul harapkan TikTok Ustaz view 5 orang Ustaz. Saya masuk AR Music Got Talent sebelum ni, tak ada penyikiran Ustaz. 7 lagu. Biasan, Penjara Janji, She's Gone. 7 lagu Ustaz, semua lagu tinggi-tinggi. Orang semua komen, ya Allah kenapa Apat ni patut jadi artis. Orang boleh komen Ustaz. Tapi orang tak tahu perasaan saya bila saya tengok orang tu nyanyi. Kalau macam Zaim menang, saya tak heran Ustaz. Kalau macam Musyid menang, tak heran. Ni masalah nyanyi pun tak boleh tapi menang. Tapi saya tak boleh tengok orang. Apa dia cakap itu? Jangan tu terang sangat Pak. Tak, sebab TikTok ni memang platform untuk orang yang ada follower, yang ada gifter. Angah buat macam tu bukannya terletak pada suara kita, terletak pada cara kita kawan kita punya fan. Apak memang tak ada fan sebab Apak macam ni. Tapi Apak rasa kenapa orang, lepas satu lagi Apak terang Apak tak suka orang main kat Apak kan. Banyak sangat komen macam tu. Kadang aku rimah tu saya hantar komen Im. Apak nyanyi lagu macam ni, Fanny Jam lagi power. Fanny Jam memanglah power, tak yalah compare dengan aku. Ni Pak, hang kalau dengar viewer hang tak payah layan lah. Aku tak serius. Apa tak yalah macam tu. Sebab benda tu boleh buat kita, antara sama kita yang bagus-bagus ni, bukan nak kata diri kita bagus, yang kita bagus sesama dengan kawan-kawan kita yang menyanyi ni akan menjadi tak elok kalau kita layan sangat viewer. Ustaz perasan tak Ustaz? Ustaz bagi apa? Angah menangis Ustaz. Ustaz pernah tengok selama ni Ustaz bagi kat orang Angah menangis? Tak pernah Ustaz. Angah ni apa cerita kebaikan dia. Apak ni bini Apak dengan dia pada tu sim tak ada Ustaz. Apak harapkan TikTok Angah lah bagi Apalah Apak. cakap gitu, sedih aku ni. Alah hai. Ustaz, kalau orang cerita kat Apak, kenapa Apak boleh nangis Ustaz bagi? Ingat sikit ke Ustaz bagi tu? Apa ingat sikit ke orang bagi kat aku tu guys? Apalah, itu atas izin Allah Ta'ala. Saya bukannya bagi pada penyanyi-penyanyi je. Orang-orang lain pun saya bagi juga. Kita kongsi-kongsi rezeki ya. Orang-orang duk cakap macam tu kan. Apak bersyukurlah. Lepas tu bila Ustaz bagi gini, ibarat macam Ustaz buka satu pintu rezeki kat Apak Ustaz. Lillahi ta'ala Ustaz. Apak hari ni 2,000 orang follow Apak. Alhamdulillah. Last Apak tadi 300 orang awal-awal. Tapi larat nak nyanyi semua She's Gone, Penjara Janji Ustaz.
Aku nak sedih tak jadi Pak. Tu orang yang orang suka. Awak kena ikut lah. Benda tu orang suka. Macam mana? Aku try kau gayung tak bersanggul apa gayung tu kan. Tak payah, You daripada Pak. 300 400 boleh jadi 20 orang tu. Memang tak dapat lah gayung tak bersambut. Tapi Ustaz apa seikhlas hati cakap terima kasih sangat Ustaz support apa bukan support Betul. lah Ustaz bagi Betul, apa mungkin Allah hantar Ustaz untuk tolong apa hari ni. Moga Ustaz dapat balik apa yang Ustaz bagi. Ustaz apa doakan Ustaz sihat ialah itu yang apa boleh bantu. Apa tak boleh nak cakap apa dah. Apa sampai satu tahap apa rasa macam tak sangka. Angah pun jadi macam benda ni. Yelah, Angah pun rasa macam terkejut Apat bila Apat nyanyi tu bila Apat dah masuk final. Apat dah happy dah sebenarnya. Apat dah dapat masuk lawan dengan last round tak tersingkir. Maksud Apat rasa macam okey lah. Apat masuk pun Ustaz sebabkan member Apat cakap Apat masuk lah aku nak bagi yang 10 train. Apat latih kalau 10 train lah kan aku tersingkir. First kan tak urut kan. Tu maksud Ya. Ada orang sampai tahap mengeluarkan amount yang besar. Macam contoh saya pernah tengok saya konten siapa saya tak ingat. Konten Angah juga ke apa. Orang sampai keluar 31,000 untuk bagi menang. Saya rasa macam macam apa benda ni kan sampai keluar. Mungkin sayang ke apa tak tahulah. Dia macam ni tau. Dia dekat TikTok ni yang bawah ni yang memberikan gift kepada kamu ni dia bukan mengadili diri kamu. Ada setengah orang dia bagi gift sebab perempuan ni cantik, dia berkenan, dia tengok steam lebih ke apa tak tahu lah. Aku tengok kadang-kadang bukan sebab dia lagi sedap. Aku gelak dah. Pasal tu saya cakap gifter daripada TikTok, kamu tak boleh nak merasakan bila aku buat macam ni aku tak dapat gift sebab aku tak cukup follower dah. Saya pun bermula daripada kosong follower. Okey, saya pun bermula dengan tidak pakai serban, tidak pakai jubah, tidak pakai baju Melayu dan sebagainya. Saya pun dikecam juga. Okey, tetapi saya nawai itu niat saya aku buat benda ni kerana Allah Taala dan aku ingin mengajar orang ramai supaya tidak ditipu. Niat saya pasang kat situ je. Apa depa nak cakap, depa cakap lah. Tapi pasal apa orang yang tak berserban ni pesakit dia berpusu-pusu sampai kena buat jadual. Maksudnya macam tu. Orang yang pakai serban tu cakap 24 jam dan sebagainya, tak ada pesakit pun. Faham tak maksudnya kat situ? Mana kata bila kamu buat, kamu tak boleh mengharapkan sesuatu orang untuk bukan gift itu sebagai penentu kamu ni ke mana. Tetapi yang menentukan kamu bila kamu dah buat, ada orang dah mula nampak. Pat, awak free tak? Ya, Pat. Kita ada ni lah, ada majlis ni lah, Pat. Kami ingat nak panggil lah, kita bajet tak besar, Pat, dalam RM300. Di situlah permulaannya. Tapi kalau awak mengharapkan gifter saja, dia tak memberikan apa-apa pun sebenarnya. Sebab macam saya cakap tadi, ada satu penyanyi ni suara dia bagi saya biasa je. Bagi saya suara dia tu saya biasa dengar orang lain bawa. Tapi ada orang yang support dia sampai berpuluh ribu, Bang Kakak. Berpuluh ribu ni cerita ni. Kalau dia ni tidak ada apa-apa kaitan dengan si penyanyi tersebut, mati balik hidup dah tak ada orang nak bagi sampai berpuluh ribu, Bang Kakak, oi. Kan? Kalau kata 10,000 tu pun dah satu amount yang besar. Tapi kalau sampai 33,000, mampus kan? Ini boleh beli kereta kot, keluar sebiji kan. Bagi apa bukannya bagi macam Ustaz cakap lah. Apa saya tak berharapkan gifter lah sebenarnya. Tapi apa nak masuk kontes ni memang apa sangat pikir untuk masuk. Sebab apa tak memalukan Angah lah. Sebab ramai yang dalam TikTok orang hebat-hebat. Orang hebat-hebat kan masuk. Apa tak mau Angah terasa macam Angah tak macam tu. Sebab Angah ni seorang yang memang baik. Tapi apa Isan tu dia cakap apalah ambil orang macam ni. Apa benda pun tak ada. Apa maksud dia macam tu lah. Cuma ini kalau Angah ada dalam ni lah. Sebab saya pun tak pernah lagi bersembang dengan dia. Cuma nasihat saya lah untuk Angah, untuk ataupun yang mana-mana buat konten-konten macam ni lah. Okey, konten-konten macam ni dia kena ada ramai orang yang sentiasa memerhatikan korang tau konten-konten yang korang buat ni. Jadi sebaik-baiknya korang tak boleh bawa naik orang yang sama. Bila korang bawa naik orang yang sama, nanti orang akan fikir dia orang ni nak buat apa. Dia orang ni just nak collect duit semata-mata ke apa. Korang kena create something yang berlainan. Korang tak boleh bawa. Macam contoh, saya ambil contoh Ain kan. Ain dia satu suara yang saya suka. Suara dia memang sedap. Saya suka tolong, saya suka tolong orang yang susah. Dan saya cuba buat dia bagi, tak adalah banyak mana, tapi saya suka buat dia macam dia keluar daripada satu kepompong kesusahan dan dia berjaya duduk di kaki dia sendiri. Saya jenis macam tu.
Walaupun suara dia sedap ke apa, saya tengok, oh orang ni susah ni, tak apa, aku cuba support dia. Aku dah tengok dia boleh pergi sampai tak mana. Kalau korang perasan Ain sekarang nampak make up dah cantik, baju dah cantik, dan ada sultan-sultan lain pun dah support dia, apa tu sound card dan sebagainya. So benda-benda ni membuatkan dia lebih bersemangat untuk lebih mara. Tetapi dia tak boleh duduk dalam konten angah. Lepas tu dia lagi, nanti orang akan fikir lagi. Ini nasihat lah. Orang akan fikir kita sebab kontestan ni dia kena sentiasa bertukar-tukar. Contoh-contoh, lepas dah 7-8 bulan nanti dan dia nak masuk balik, dan okey kan. Saya punya pandangan lah kan. Kalau kata tiap-tiap minggu lepas dia lepas tu kita nak kena bagi gigi, lepas tu jadi macam mana? Nanti lama-lama orang fikir hidup dia ni menyanyi untuk dapat gift saja semata-mata ke? Dia akan jadi macam tu lah kan? Dia kena ubah lah. Mungkin Zaim buat satu kontes yang berlainan, Angah buat satu konten yang berlainan. Mungkin Ain ni dekat konten Angah, kemudian Ain ni tadi boleh pergi dekat konten Zaim pula, sebab konten tu tak sama. Itu mungkin okey lah. Tapi kalau konten yang sama saja, nanti lama-lama orang akan pelik dia ni kan. Dia jadi macam tu lah. Just kongsi lah untuk cakap salah satu marketing untuk lebih ke hadapan lah. Alright, betul juga tu. Sekejap, saya tengok tadi dia komen Angah ada ke lah ni? Tadi ada Angah masuk Ustaz tadi. Angah dah masuk. Tak dah nak tak pasang kan, tengah fokus dengan cakap. Cakap tu betul. Okay, mungkin setengah orang yang request tu kan Ustaz kan, macam Apat tengok Angah kata tanya Apat kadang-kadang lah kan. Saya Apat pun tak ada sebab Angah busy. Macam dia tanya Apat tolong tengok saya tau. Kadang-kadang orang yang request tu main game. Kadang-kadang kita tak tahu nak bagi naik siapa Ustaz. Kadang-kadang macam contoh bagi naik orang yang tak boleh nyanyi Ustaz kan, Angah kena kecam. Kenapa orang ambil macam ni bagi naik? Sebab kadang-kadang jadi macam trauma jugalah untuk Angah kan. Maksud dia macam tu. Atau Angah boleh buat satu konten, dia post kat VTT dia, minta orang ramai tagkan nama penyanyi mana yang nak dibawa naik. Biar orang ramai tagkan nama penyanyi mana yang nak dibawa naik pun boleh juga. Sebab kalau Angah dengan sibuk dia nak buat lagu lagi, dengan dia punya show lagi, dengan dia nak cari orang lagi, payah. So buat satu VTT contoh setiap minggu ke apa, okey minggu ni kita nak buat ni, korang ada tak penyanyi-penyanyi, sebab dalam TikTok ni ada berjuta orang. Jadi buat satu, jadi orang tagkan nama-nama mana, lepas tu dah masa sama dia tengoklah profil orang tu, dan mungkin Angah boleh PM dia dan sebagainya. Itu untuk masa akan datang lebih mudah lah. Lepas tu satu lagi kan, kalau Apat muhasabah diri tu macam mana Ustaz? Apat skip buat lah. Apat tak boleh basking dah sekarang ni. Barang Apat hilang, orang masuk rumah hilang habis. Masa betul-betul Apat tahu bini Apat mengandung, memang Tuhan hantar dugaan kat Apat macam-macam. Tapi tak apalah, orang cakap lagi susah. Apat kenal dengan Aulia Ustaz. Aulia Indonesia ni. Aulia ni dia orang Indonesia. Dia punya view dekat YT lagu Abah Tesla. Aulia tu okey. Dia dapat 13M view. Dia hanyalah pakai memodalkan, maaf ceritalah kat sini ya, Aulia pakai iPhone 7 tu pun company dia bagi. Dan juga nak pergi mana naik basikal walaupun nampak dia berapa ratus K follower tu, 600K follower naik basikal dia buat live walaupun view dia ramai, dia nak dapat 100 coin pun cukup susah. Sebab tu aku bersyukur bila aku buat live walaupun 5 orang, aku dapat 30 ataupun 20 ringgit pun okey lah, ada untuk kita buat makan. 606 banyak. Aulia company dia tak bagi 1 sen pun daripada YouTube tu. Tapi itulah, kita nak rezeki yang berpanjangan ataupun rezeki masa tu saja. Iyalah rezeki berpanjangan. Pasal tu kita kena mempertaruhkan bakat yang kita ada. Kalau kita mempertaruhkan satu lagu saja, rezeki kita tak tu je lah. Tapi kita nak rezeki yang berpanjangan. Sebab tu bidang seni ni bukan perkara yang mudah. Bidang seni satu benda yang saya dah lalui lah bidang seni ni. Saya tak kata benda ni mudah lah. Benda ni sukar. Kalau korang masih stay dalam bidang seni, satu, korang nak buat pinjaman bank memang susah. Korang nak buat pinjaman rumah susah. Nak buat pinjaman kereta susah. Buat pinjaman peribadi semua susah. Bukan perkara yang senang kan? Bukan perkara yang senang. So korang kena ada benda lah. Mana Angah ada ke? Saya ada nak tanya Ustaz, macam mana Ustaz hadap dulu benda-benda gitu yang macam saya zaman lakonan, saya zaman budak-budak lagi, mana kata kita macam 20-an, masa tu umur saya dalam 20 lebih, 20, 21, 22 zaman-zaman kita. Tapi zaman saya dulu tu saya bukan konsisten kepada glamour, saya konsisten memang cari duit lah. Memang saya target saya cari duit sebab kita memang
Masa tu saya kerja sebagai eksekutif kerja, campur-campur juga lah kerja saya. Okey, cuma sampai satu tahap bila korang dah menganggap dalam dunia ni korang nak kena ada satu benda yang impian, korang ada satu impian, korang kena cari satu benda yang boleh catch up korang punya income tau. Korang akan cari benda tu. Macam contoh saya duduk dalam bidang lakonan, saya tengok macam banyak macam payah sangat lah, banyak sangat pesaing lah. So saya tengok saya duduk dalam bidang lakonan, saya masuk dekat belakang tabir. Saya tak kerja belakang tabir, tapi saya menyelinap apa lagi benda yang boleh buat. Okay, so saya nampak kelemahan belakang tabir. Contoh dia tak ada supply, dia tak ada satu supply talent untuk TV dan sebagainya. Saya masuk, saya buat, saya cari orang ramai, siapa-siapa yang minat dalam bidang lakonan, saya train sikit apa semua, saya dapat skrip apa, kita akan pump orang-orang ni biar masuk dekat dalam drama TV contoh. So lama kelamaan dah ramai orang tiru apa yang saya buat. So apa saya buat, saya kena langkah seterusnya. Saya nampak bidang periklanan ni bayar dia tinggi. Okey, sebab saya mencari duit. Saya bukan mencari glamour. Kalau saya mencari glamour, saya akan buat something yang bodoh-bodoh. Faham tak? Pergi jumpa Zaim, tarik rambut, lempangkan kepala Zaim. Tu buat ni, tu sekadar mencari glamour. Okey, tapi kalau Betul. kita mencari duit ni, kita kena masuk, kita tengok apa benda yang aku boleh cek makan. Macam korang lah duduk dalam bidang apa ni, nyanyian. Korang tak boleh stay dalam bidang nyanyian je, sebab korang boleh kembangkan lagi tau, daripada segi pakaian, daripada segi daripada segi buat sewaan untuk korang punya peralatan gitaris dan sebagainya. Banyak sebenarnya, cuma korang selami dengan tak je. Kan? Kalau selami betul-betul banyak benda. Sebab sekarang ni banyak orang yang jadi ketua ataupun organizer. Susah sangat nak sebut. Kan? Mereka ni tak boleh menyanyi, tapi mereka dapat banyak job, mereka dapat banyak projek. Kan? Ada orang yang pandai, mereka buat macam mana, mereka dapat 10 job, dia tak pandai menyanyi pun, ataupun dia boleh lah menyanyi sikit, tapi dia boleh organize. Hampir sana, hampir sini, hampir sini, hampir sini. Dekat situ dah ada income dia yang orang cakap stable. Dalam masa sama dia ada kelebihan pula untuk menyanyi. So daripada job-job yang dia orang ada ni, mana job yang mahal dia tibai dulu lah. Betul. Dia papal lah kat kawan-kawan dia. Tu ilmu, tu kena kembang. Kalau korang sekadar nak glamour, korang nak bawa diri korang je, korang boleh stay dalam kedudukan sekarang. Korang boleh menyanyi short sendiri dalam TikTok, lepas tu boleh buat YouTube sikit apa semua untuk diri korang. Tapi kalau korang nak buat untuk diri korang dan juga keluarga, korang kena kembangkan sayap tu. Korang tak boleh duduk sebagai seorang penyanyi, tapi korang kena kembangkan sayap. Macam mana lagi? Hampa boleh pergi dekat mana-mana hotel yang ada, hotel 5 bintang, proposekan diri hampa. Hampa ada pasukan-pasukan. Macam contoh kat sini kan, kat sini ada 5 orang, termasuk saya. Kat sini ada 4 orang. Saya ada 4 orang penyanyi. Pergi propose. Saya ada 4 orang penyanyi. 4 orang penyanyi kalau mereka buat dekat TikTok, view memang gila, tinggi lah apa semua. Bagi proposal tu pada hotel-hotel. Nanti salah satu hotel mesti sangkut. Dia mesti sangkut sebab ada masa-masa mereka ni nakkan penyanyi yang kecemasan. Masa tu hampa jangan tolak. Masa tu lah hampa exposekan dia. Faham tak? Mana kata hampa sebagai seorang penyanyi, hampa dah dapat satu income, dan dalam organize tadi tu pun hampa dapat satu income. So dia akan mengebak. Baguslah panggil Zaim ni, dia senang lah. Nak apa penyanyi India boleh, nak penyanyi dia ada orang, nak penyanyi lagu Jepun dia ada orang. Walaupun Zaim tak boleh nyanyi lagu tu, tapi dia ada orang dia yang boleh ni kan. Tu banyak lah kan. Macam contoh basking pun korang tak boleh stay lama benda tu. Korang nak kena duduk satu tempat. Kalau korang nak martabatkan seni, korang tak boleh seni tu di tepi jalan saja. Di tepi jalan tu adalah seni di peringkat permulaan. Korang kena angkat martabat korang sampai duduk dalam aircon. Sampai hampa menyanyi ni orang-orang kenamaan, sampai Datuk-Datuk Seri semua tengok. Hampa nak kena martabatkan sampai macam tu. Faham tak? Cuba kembangkan benda tu. Itu juga geng kan. Kalau kata dia best Ustaz dengar Ustaz cakap pun aku daripada naik tadi ni stop geng. Tapi memang Kira terbuka lah Zaim, kira terbuka lah. Minda jadi terbuka. Betul. Dia sebab tepu lama sangat Ustaz. Orang tak ada orang nak tegur. Tak ada orang nak ni. Bukan kata kami tak mencari, macam kadang-kadang ialah bila berkenaan dengan jiwa dan adalah kan macam Ustaz kata tadi dalam industri kekerasan. Macam saya pula tak maulah cerita, tapi tak tahu Ustaz sampai macam ni tapi tak apalah. Saya tunggulah juga. Macam ada je orang duk nasihat macam Abang Nazri semua kan. Tapi mungkin dia tak sekeras yang Ustaz bagi ni, so tertembak agak insya-Allah. Dia tengok lepas-lepas ni insya-Allah.
Buka. Ada rezeki dia bang. Bang Kakak, dalam hidup ni tak ada orang lagi mati tak kebuluran, tak ada. Semua orang boleh hidup. Cuma tinggal lagi dia mewah dengan tak mewah aja. Mewah dengan tak mewah ni pilihan tu terletak pada kita. Kalau kata kita nak mewah, kita memang kena kerja keras. Tapi kalau kita kata cakap cukuplah sekadar yang ada, cukuplah setakat give 1000 coin, lepaslah malam hari ni RM10, RM20. Kalau kita memikirkan di tahap itu saja, maka kita akan dekat situ saja. Awak kena ada satu tahap di mana aku buat live, aku nak semua komplit ni dengan lampu, dengan ni. Saya dulu, mula-mula saya punya office ni biasa-biasa je. Tapi saya ada satu cita-cita, aku nak buat macam mana office aku ni. Bila orang pandang, ni pusat rawatan ke? Apa benda ni? Kita langkah upgrade satu tingkat ke satu tingkat. Kawan kena ada benda tu, baru akan macam, bila orang nak panggil korang untuk menyanyi pun, orang akan macam, ini takkan nak bayar RM100 kot. Dia dah level yang tinggi. Dengan penampilan bilik saja pun menggambarkan profesion korang lebih baik sebenarnya, kan? Sebab manusia ni dia menilai banyak macam itulah, daripada tempat kita menyanyi, daripada barang-barang yang kita pakai, daripada macam-macam dia akan menilai dekat situ, kan? So benda ni, kalau korang macam saya cakap, kalau korang stay dalam bidang nyanyian je, korang tak ke mana. Tapi korang kembangkan daripada nyanyian. Bang Kakak ni aku bagi contoh, sebab saya, adik nombor 2 saya lelaki, adik nombor 2 saya lelaki, dia minat tarian. Okay, adik nombor 2 saya lelaki tapi dia minat tarian. Saya cakap dengan dia, sampai bila kamu nak menari? Saya cakap dengan dia, apa kata kamu buat, kamu jadi kepala dan kamu supply penari-penari dekat habis semua tempat. Dan dia berjaya memang buat duit, Bang Kakak. Memang buat duit. Dia punya pakaian-pakaian aku tak tahu ratus ribu lah. Sampai dia boleh apa? Dia boleh sewakan pada orang ramai. Dia boleh sewa kat sana, sewa. Tu adik nombor 2 saya. Nombor 3 dia penyanyi. Okey, memang banyak. Dia banyak menyanyi dekat, biasanya kerabat-kerabat raja ke apa punya, dia banyak terima jemputan yang VVIP. Sebab saya yang suruh, saya cakap, kamu kena duduk dalam satu tingkat macam ni, baru kamu akan dapat macam ni. Tapi kalau kamu duduk kat tingkat macam ni, kamu kat tingkat tu je lah. Faham? Ada orang, dia duduk dekat tingkat yang tinggi, padahal dia suara pun tak ada. Tapi kelebihan dia pandai bercakap, dia pandai expose diri dia. Tu semua nak kena ni. Awak dalam bidang nyanyian, awak boleh kembangkan daripada tarian, awak boleh supply penari-penari. Banyak bang, kalau kata dekat KL ni, berlambat-lambat job yang orang cakap apa, yang tak ada orang nak layan. Cuma hampa tak keluar je. Kalau hampa keluar, banyak lah. Kalau tanya saya, banyak lah job. Syed, ada apa nak tanya Syed? Tumpang Ustaz duduk kat atas. Saya alhamdulillah buat masa sekarang memang saya buat apa yang Ustaz cakap lah sebelum. Betul, setuju. Sebab sama benda yang sama juga, apa yang abah saya cakap dengan Ustaz cakap. So saya buat benda tu lah sekarang ni. Saya pun sama kat Ustaz. Saya buat live dulu daripada dekat kedai makan tu yang tak ada apa belakang tu, sampai saya buat satu saving untuk nak buat tempat ni, untuk nak buat live lah. Benda tu je lah. So betul apa Ustaz cakap lah, makin lama makin upgrade benda tu, betul lah. Setuju, yang tu saya setuju. Sebab apa yang kita dapat tak semestinya kita boleh bawa keluar ke benda lain. Tapi apa yang kita dapat, kita boleh buat saving untuk kita improvekan diri lah. Itu lah kadang-kadang apa yang saya buat sekarang ni lah. Tapi alhamdulillah lah. Dekat TikTok ni, apa nama ni, apa Syed, dekat TikTok ni macam ni Syed. Dekat TikTok ni, apa saja boleh berlaku, kita bijak dengan tak bijak aja. Kalau awak perasan, orang-orang yang namanya meletup sekarang ni, apa benda yang manfaat dia bagi pada orang? Cuba saya tanya, saya contoh ambil satu budak panda, dia bawa motosikal. Dia ni cuma selalu kalau pergi hantar barang, selalu buat VTT je. Lepas tu dia buat lawak-lawak sikit. Bagi saya, benda itu tidak ada manfaat pun. Dia macam, apa benda ni, benda biasa je kot. Dia joget sikit, gede sikit. Tapi dia ada satu nama yang dah ada di atas. Sebab orang Malaysia ni memang minat benda. Kadang-kadang orang Malaysia ni minat pada benda-benda yang bodoh-bodoh, benda-benda yang macam, gila budak ni. Dia memang minat benda-benda macam tu. Dia memang macam tu. Okey, macam contoh, ada satu orang yang pemurah. Kita anggap dia ni pemurah ni. Padahal dia buat satu konten dia bagi RM50 je. Ada orang bagi konten sampai beribu-ribu ringgit, tapi orang tak nampak. Cuma kelebihan dia, RM50, dia buat video baru, RM50, dia buat video lagi, RM50, dia buat. Dia jadi lebih pasal tu dekat dalam TikTok. Video ni sangat penting. Kenapa Adalah hebat lah. Okay, pasal tu dalam TikTok, permainan TikTok, video tu sangat penting. Sebab salah satu video nanti akan meletup. Macam contoh Apad.
Selama ni apa tak pernah dapat satu video FYP 200 lebih. Tapi now dapat. Dia jadi seronok. Ramainya orang tengok. Dia bukan soal ramai orang tengok tak ramai orang tengok apa. Soalnya video kamu tu dah di FYP kan oleh TikTok. Dia tidak ada pengawalan daripada kita. Saya ada video yang pernah mencecah 7 juta orang. Tapi ada juga video yang 20,000. Tapi kenapa dia tak boleh pergi? Sebab pengawalan itu bukan daripada kita. Pengawalan tu daripada TikTok. Cuma tinggal lagi kamu dapat salah satu video tu meletup dengan tak meletup. Kalau kamu dah berjaya dapat video kamu dah meletup 200,000, kamu kena maintain dah video kamu. Mana kata kamu tengah FYP, mana kata account kamu tu tengah FYP. So mana-mana yang buat TikTok, kalau kamu rasa kamu buat TikTok, kamu post video lebih kurang sebulan, tak pergi-pergi juga, kamu kena tukar account lain. Kamu kena tukar account lain. Account tu memang tak lagi, memang tak boleh grow. Betul juga cakap Ustaz tu. Dia memang tak boleh grow. So korang memang kena. Macam contoh saya punya account ni kan, account saya ni tak sekuat macam account yang saya kena ban sebelum ni. Kalau account saya sebelum ni, yang saya pernah kena ban satu account tu kalau saya buat live boleh cecah 28k dekat sini dia punya view penonton. Tapi account ni dia ada blocking. Saya ada penonton yang ramai memerhatikan saya, tetapi dia ada blocking. Macam contoh, ya Ustaz buat lah kami tak dapat notification macam tu dia block kat kita macam tu. Itu yang payah tu kan. Itu yang jadi susah tu. Kacau bang kalau buat kalau jadi macam tu kita nak buat kerja pun susah. Jadi leceh macam contoh kita ada beg kuning dan sebagainya. Siapa buka beg kuning, korang punya view akan drop. Dia punya ialah kita menumpang orang punya kita menumpang orang punya ni kan. Kita pun nak macam mana kita terpaksa follow jugalah kan. Walaupun kita dah ada crowd yang sangat kuat pun tapi saya macam tu, kena ban saya buat baru, crowd tu ada juga. Kena ban buat baru, crowd tu ada juga. Saya punya pegangan kat situ. Kalau tak ada orang tengok tak apa, sebab nawa itu saya nak mendidik masyarakat. Macam saya, kalau orang tak main berubat saya okey, saya lagi seronok sebab saya banyak bisnes lain saya buat kan? Jadi benda tu niat saya tu memang sekadar nak kongsi pada masyarakat supaya tak tertipu. Sebab saya pernah kena tipu satu ketika dulu. Sebab banyak perkara-perkara yang banyak yang bermain dengan imajinasi. So saya buka minda tu kepada masyarakat. Itu je. Okay. Tapi itulah. Man. Man, sampai ada orang WhatsApp saya, tolong bang editor support Man ni. Orang saya ni sampai tahap macam tu. Allahu Akbar. Sampai teratur orang. Orang WhatsApp Saya syok Ustaz ni sebab dia bagi stempel. Aduh. Orang WhatsApp saya ni. Man ni, aku cakap Man mana pula ni. Man CDM ni, tolong Andika support ni kawan aku ni. Aku nak kena dengar suara dulu. Aku kalau suara tak berapa nak pi, aku tak nak support. Aku support pada aku rasa dia boleh pergi jauh ke apa, aku support kan. Saya punya prinsip, hampa duduk tidur sebantal dengan saya pun salah tetap salah. Saya tak ada kata sebab tidur sebantal aku nak kena backup, tak ada kan. Betul. Ustaz, Ustaz nak bagi kat saya tu Ustaz kan. Saya sebabkan dapat final, saya nak buat kelainan sikit. Saya dah cari satu mixer yang sedap lah untuk saya kan. Lepas tu tengok kat sini harga dia, kalau kat Indo je ada. So apa minta tolong dekat Aulia ni tolong beli. Kalau dekat sini modal dia RM1,100. Tapi Aulia tolong beli dalam RM500. RM500-600. So Aulia tolong hantar lah. Kalau Dan saya ingat nak bawa drama dengan ingat nak bawa drama dengan basis. Tak menang pun tak apa dah. Time tu memang tak tersingkir Ustaz. Buat je lah. Itu baik. Betul tak? Time tu tak tersingkir lah final. Yang nak buat yang terbaik lah. Turun dulu dah semua. Apalah, upgrade lah sikit-sikit. Tak apa, benda-benda macam barang-barang tu korang kena upgrade. Daripada semasa ke semasa tu kena upgrade. Macam contoh saya buat live, saya pun nak upgrade. Saya pun cemburu juga tengok depa buat depa buat live macam masak-masakan tapi dia punya gambar tu cantik. Kita mesti nak upgrade daripada masa ke semasa. So benda tu sangat penting. Cuma jangan upgrade mengikut luar daripada kemampuan. Kalau kita luar kemampuan, kita relax dulu. Upgrade satu benda tu bila kita rasa okay, now aku dah mampu, now okay, aku dah boleh upgrade lagi, tu better lah. Tapi kalau kata macam contoh kita ada 10,000 tapi kita perhabis semua 10,000, masalah tu. Cuba cari crowd pelan-pelan. Nanti awak kena tukar. Macam contoh siapa yang masih kamera pudar-pudar ni, cuba cari perlahan-lahan naik biar gambar tu lebih sharp, lebih cantik. Nanti lama-lama dia akan lebih sebab kita entertain pada orang ramai. So bila kita entertain pada orang ramai, benda-benda ni sangat penting. Benda-benda ni sangat memainkan peranan yang sangat-sangat penting.
Ya, sikit-sikit lah upgrade kan, insyaAllah. Korang kalau dekat TikTok ni, satu kebaikan yang saya tengok, best dekat TikTok ni, kalau yang mana-mana susah, saya tengok ramai orang akan support, ramai orang akan bagi bantuan. Kita contoh tengok Adik Ain lah. Adik Ain ni saya pun terkejut sampai ada orang bagi apa, sampai ada orang bagi dia sound card. Dia dapat step daripada step. Mana kata orang nak tengok dia pergi, cuma kita tahu dia payah nak pergi bila dia tak berkemampuan. Macam Apad mungkin tak ada kemampuan, tapi dia boleh pergi. InsyaAllah Apad, awak berdoa, ya Allah Tuanku, permudahkan segala urusan aku. Jangan, ya Allah Tuanku, Edika, tak payah. Ya Allah Tuanku, permudahkan segala urusan aku. InsyaAllah kan, InsyaAllah. InsyaAllah. Tak ada lah. Saya tak, sebab saya ada seorang sahabat saya juga yang pernah bagi saya menang. Nama dia Ustaz pula dah, Abang Bat. Abang Bat mungkin pernah tengok kot, Sultan Abang Bat nama dia. Abang Bat ni dia cakap kat saya, Pak, kau ni nyanyi sedap apa semua kan, tapi kau jangan cari sultan biar sultan jadi kau. Kau jangan macam berharap dekat, contoh ustaz bagi gift kan. Contoh ustaz bagi gift kat saya. Hari ni tiba-tiba nanti tak final, ustaz masuk, ustaz bagi dekat Zaim, contoh Zaim masuk final. Tiba-tiba saya macam ui, kenapa ustaz Saya pendirian saya lain. Saya membagi gift bukan atas personal awak. Saya bagi gift atas performance awak. Ya. Saya bagi gift macam contoh Man Kinabalu masuk, Zaim masuk, Apad, yang mana-mana saya pernah bagi gift. Saya bagi gift bukan atas personal awak. Saya bagi gift pada performance awak pada masa tu. Tu beza tu. Kan? Sebab saya tak terikat dengan siapa-siapa. Saya bagi gift atas performance, bukan pada sebab apa ni, Man ni geng aku nak bagi gift kat dia. Tak. Saya tengok performance dia. Saya tengok okey, Ngam ni Pak ni layak untuk aku gugurkan singa contohnya. Then layak pada dia. Tu saya punya kat situ. Dia bukan personal satu-satu sebab personal bukan. betul lah. Sebab tu apa macam Apad lepas pada Abang Bat cakap macam tu, Apad selalunya kalau macam orang bagi gift kat Apad besar-besar kan, taklah besar power siapa, Apad akan DM orang cakap terima kasih apa semua kan. Macam kita macam nak jadi macam, memang kita tak meminta tau, tapi dia nampak macam kita macam desperate untuk dapatkan gift tu. Tak, salah. Awak kalau awak PM dengan orang yang bagi gift tu, ibaratnya awak menghargai dia je. Awak tak boleh kata dulu. Betul. Macam contoh, macam ada macam member Apad, dia masuk contoh esok Apad masuk kontes, masuk lagi, maksud dia macam tu. Dia tak terima kasih, kalau terima kasih habis kat situ okey. Kalau macam dia macam berpanjangan, esok ada kontes lagi macam ni, kalau takat share tu mungkin okey lah. Orang tu cakap macam tu, kebanyakan orang cakap. Tengok orang dia macam bagi macam ustaz, dia bagi ke arah performance kan. Hari ni Apad penyanyi sedap, okey Apad dapat. Hari ni Zaim, okey aku tengok Zaim, okey aku bagi. Setengah jenis sultan, dia tengok orang tu macam dia minat, hari ni dia nak bagi, dia bagi. Ada orang yang jenis sultan yang suka meminta, orang minta kat dia bagi. Ada juga jenis macam tu. Tapi banyak dekat TikTok sultan setan. Dia pun bagi, dia pun anak kampung sekali tu. Kalau hampa tak bagi, dia pun dia blok aku tahu banyak juga kan. Dia pun bukan sultan tu, setan apa dia. Ya, kadang-kadang dekat TikTok dia macam-macam. Ada sultan yang dia ada grouping. Dia ada buat grouping. Dia jadi sultan, kemudian dia buat grouping. Contoh grouping ni ada 100 orang, tapi dia support 3 orang. Tapi 100 orang ni kena support dia balik. So siapa yang sultan, siapa yang setan. Kena faham tau. Itu strategi. Itu strategi. Itu strategi dia pun macam-macam. Betul. Saya faham. Saya suka memerhati dia keluar satu pelaburan yang besar. Dia ni tak ada bisnes, tak ada apa. Dia ni apa sebenarnya motif dia? Ada orang jadi sultan, dia nak buat periklanan untuk diri dia. Ada orang jadi sultan, memang dia just aku nak macam saya suka tengok performance dan saya sharekan rezeki. Ada setengah orang dia buat benda tu sebenarnya dia nak orang support dia balik. Kalau macam contoh fikir kan, macam contoh saya dua support Zaim, dua support Apad, dua support Man, 3 orang ni. Saya bagi 3 ekor singa pada Apad, Man ni semua 3 orang. Saya bagi seorang 1 singa. So bila sampai tahap saya nak buat fikir mesh, saya akan bagi tahu dengan 3 orang ni, kalau boleh mai lah support, sebab sebelum ni pun saya support dah hampa. So hampa 3 orang ni akan buat, korang buat apa ni dekat korang punya live, korang akan bagi tahu. Okey, jangan lupa malam ni Edika Yusof dia akan buat fikir mesh. Sekarang ni siapa sultan, siapa setan? Faham tak konsep dia? Dia punya Faham. Faham. Itu yang aku cakap dengan Apad tadi, awal tadi. Ada setengah orang dia konsepkan pemurah, tapi pemurah ni hampa kena tengok dia betul-betul. Dia ni pemurah kat siapa sebenarnya? Kalau setakat support untuk PK Match ni bukan support. PK Match ni
umpama lebih baik hampa pi back-in je dekat dia. Macam contoh hak perempuan cantik seorang kan, fikirnya nak bagi dia menang, baik hampa back-in dekat dia je, lagi senang. Sebab apa? Dekat TikTok dia punya potongan percentage dia tinggi, sangat-sangat tinggi percentage dia. Macam contoh saya beli seekor singa, harga lebih kurang dekat 3,000. Saya rasa dapat kat kawan dalam 800 ke 1,500 je, lebih kurang tu lah dia punya. Dekat-dekat 3,000 lah. Saya kena beli 3 kali, dekat-dekat 3,000. Dekat-dekat macam tu lah lebih kurang. Tapi korang sampai kat korang mau dapat berapa je. Banyak tau dia punya different. Dia punya different tu banyak beza. 700 dapat. Kalau naik 700 dapat. Kalau naik kota 500 Dia punya pemotongan tu tinggi. Pasal tu kalau macam contoh, kalau tanya dengan saya lah, sebab saya ni suka mengkaji. Saya suka mengkaji. Saya tengok dia ni sultan. Saya akan check dia punya background. Saya akan check background dia. Background dia macam mana? Dia ni bisnes apa? Kenapa dia boleh support orang ni sampai tak macam tu? Sebenarnya apa strategi dia? Sebenarnya apa motif dia? Saya jenis macam tu. Saya suka mengkaji manusia. Faham tak? Sebab kalau kita nak pergi macam tahap dia, kita kena kaji dia dulu. Kalau kita tak kaji, kita tak tahu macam mana dia boleh support macam ni banyak. Dia kena apa? Dia kena perhatikan lah benda-benda macam tu. Saya suka tengok. Oh, dia ni macam ni. Oh, macam ni. Oh, dia ni. Oh, dia nak bagi kereta mes. Oh, dia kata nak bagi kereta mes malam ni. Jadi orang ramai-ramai masuk. Oh, last kali jual produk kata 20 piece je. Tiba-tiba dah naik 50, naik pula 100 piece. Lepas tu kereta mes tu bertukar pula minggu depan. Itu bukan pemurah. Itu syaitan namanya. Dia hampir bertipu semua kampung. Kan? Yang kurang pun, terima kasih banyak lah. Terima kasih banyak. Janam. Kena bijak lah pada tu. Tapi Ustaz yang masa final Angah tu, Ustaz berlawan juga Mana yang final tu. Berapa ratus K Ustaz bagi? 300K kot kan? Siapa yang mana? Man masa Man Lawan saya Man ni, saya sebenarnya macam ni. Saya kena Man ni daripada saya main TikTok 2-3 tahun lepas. Saya kenal Man ni daripada dia tak ada view tau. View dia biasa je. Saya kenal dia dah lama. Tapi saya tengok budak ni dia ni Man ni satu kebagusan dia. Dia ni selamba. Dia ni jenis mampulah orang nak cakap apa pun. Orang cakap suara aku tak sedap ke tak sedap ke, aku teruskan rap aku. Okey. Kalau kau perasan Man yang mula-mula dulu dengan sekarang, apa sekarang ni strategi Man? Man sekarang dia dah buat lagu menjurus kepada agensi-agensi besar. Terima kasih Sultan. Nampak tak permainan dia? Terima kasih kemerdekaan. Nampak tak permainan dia? Dia dah menjurus kepada lagu-lagu yang menjurus kepada majoriti kemerdekaan. Untuk sultan-sultan, untuk sultan yang di Pertuan Agong. Nampak tak dia punya strategi? Dia takkan fokus kepada personal lagi. Aku tujukan lagu ni untuk Man CDM. Tak ada lagi dah. Dia dah fokus kepada negaraku, kemerdekaan. Dia dah main lebih menyeluruh. Itu kebijaksanaan dia. Suara Man bukanlah kategori suara yang sedap lah kita dengar, tak. Tetapi dia menyanyi mengeluarkan ayat-ayat spontan, dan ayat spontan tu sampai dekat kita. Betul, Contoh betul, dia nyanyi lagu Empat Sekawan. Lagu Empat Sekawan tu bagi saya lagu macam tak ada apa benda pun yang menarik. Tetapi dengan rentak lagu dia, dengan cara dia bercakap, dia punya tu dia sampai. Kita boleh touch. Nak sampai touch tu dia bukan perkara yang mudah. Setuju. Betul. Sebab tu malam tu masa Man, memang saya pun dalam hati Man, saya sendiri pun bang, kalau saya banyak duit kan, saya bagi kat dia bang malam tu. Saya pun. Memang sedap. Sebab satu siapa yang main TikTok pada awal, siapa yang main TikTok daripada awal memang confirm buat duit. Siapa-siapa yang main TikTok daripada awal memang confirm buat duit. Sama ada korang bisnes Shopee ke, ada orang jual sambal sampai boleh jadi jutawan. Sedangkan sambal tu biasa, siapa pernah makan sambal ni, sambal biasa je. Saya pernah makan sambal lagi sedap. Tetapi dia ni boleh jadi jutawan. Sebab apa? Dia orang yang mula-mula dalam bidang TikTok. Faham tak? Macam tu juga kami perawat. Siapa yang berada dalam bidang keperawatan daripada peringkat awal dan dia expose tinggi dia akan lebih meletup daripada orang yang baru-baru masuk. So Man antara orang yang daripada peringkat awal, dia memang lama. Jadi dia dah, lepas tu nasib dia baik pula, akaun dia tak kena ban, dan dia ikut betul-betul TikTok punya. Macam saya tak ikut. Saya macam nak fikir mes, saya jadi macam saya tak sampai hati. Saya rasa macam saya tak layak untuk menerima gift daripada orang ramai. Saya rasa macam itu bagi saya lah. Korang jangan fikir macam saya. Saya rasa saya tak layak. Saya rasa saya tak layak. Saya rasa Allah Ta'ala dah bagi kedudukan aku bukan untuk menerima, tetapi untuk memberi. Tapi ada setengah orang ni dia mengharapkan gift tu, ada setengah dia nak target dia punya ranking dan sebagainya. Tapi saya tak sampai hati. Saya rasa macam tak perlu kot bagi kat aku, bagi je lah kat orang lain. Saya macam tu, tak pergi ranking pun tak apa, kan? So masing-masing dia banyak
pandangan masing-masing. Cuma yang saya tekilan, engkau dah memang kaya, engkau dah memang senang. Apa masalah yang kau nak minta pergi pada orang ramai? Itu saya tekilan. Kau dah memang kaya, kau dah kata kau pemurah dan sebagainya. Tapi kenapa mesti kau nak minta pergi pada orang ramai? So saya jadi macam, dia ni sebenarnya bukan orang kaya, dia memang orang susah. Apa dia buat? Dia buat create something supaya orang bagi balik pada dia. Itu je lah permainan-permainan dia. Kena perhatikan betul-betul lah. Korang kena perhatikan betul-betul. Okey, sebab itu adalah strategi. Ya, itu adalah strategi. Macam contohlah, kita ambil contoh Azwan Ali, apa ni? Siapa tu? Siapa yang Datuk lembut-lembut tak nama dia? Lembut ni Aznil lah. Bukan. Siapa dia businessman yang lembut-lembut tu, nama dia apa tak tahu. Apa ni tu? Yang tu lah. Adi Syukri. Syukri. Ali Syukri dengan Azwan Ali bergaduh bagi nak gerak. Lepas tu Azwan Ali kata, aku nak sihir si Ali Syukri. Tiba-tiba Ali Syukri pula buat live dia kena sihir. Benda tu adalah strategi untuk marketing. Faham tak? Orang, aku tak pernah jumpa lagi dalam hidup aku rawat sihir. Aku tak pernah lagi aku nak buat Zaim, aku buat live. Assalamualaikum guys. Malam ni insyaAllah saya nak sihir Zaim ni biar mampu kat dia. Mana ada benda tu berlaku? Faham tak? Korang pun jadi macam, wih, dahsyatnya depa ni boleh sihir. So benda tu adalah marketing semata-mata. Apa benda yang dia orang akan dapat daripada marketing yang mereka buat, nama mereka akan lebih dikenali. Sekarang aku kena ingat, ada 100 orang nama yang sedang dikenali. Tetapi macam mana nak letak nama mereka ni di ranking yang pertama? So bila dia buat live, apa saja produk yang mereka jual akan cepat laris. Itu adalah strategi dia. Pasal tu Datuk Ali Syukri salah seorang yang saya bukan nak kata respect lah, tapi saya suka dengan strategi-strategi dia memperbodohkan masyarakat. Itu adalah strategi memperbodohkan masyarakat, tapi dalam masa sama dia untung gila-gila. Korang je yang tak perasan. Faham tak? Faham. Dia selamba dia je, saya lah penyanyi nombor 1 negara, tapi tak ada siapa-siapa bagi title kat dia. Dia peduli apa? Kan? Saya dengan Siti Nurhaliza, saya nombor 1 negara. Dia peduli apa? Yang penting orang pun, biar betul ni Ali Syukri nombor 1 negara. Biar betul. So ramai orang yang tak kenal dia automatik akan jadi kenal. That's one of the strategy yang dia sedang lakukan. Cuma kita Tapi, je tak tahu. Ustaz, dalam orang duk tahu benda ni pun, tapi orang pun masih duk pi lah. Macam mana nak cakap kan? Bukan Sebab orang manusia nak ikut perkembangan. Apabila kamu dah dikenali, orang akan mengikut perkembangan kamu. Betul. Dan orang akan paling bertepuk tangan apabila kamu terjatuh. Orang akan ikut perkembangan kamu dan dia nak tengok sangat kamu jatuh. Tiba-tiba Ali Syukri bercerai. Wah, bagus, alhamdulillah. Dah bercerai. Hatulah hang suka pemain-mainkan orang ni. Bang Kakak, dalam bidang entertainment, ada penceraian yang dilakukan adalah untuk publicity saja, Bang Kakak. Ada bang. Ada orang sampai tahap pergi bercerai, tapi dia dah bagi tahu siap-siap bini dia, kita nak bagi boom nama kita pergi sampai mahkamah Jabatan Agama ni kecoh-kecoh bercerai, tiba-tiba dia berbalik-balik. Pun ada, Bang Kakak. Sampai tahap macam ni punya permainan orang nak buat entertain di zaman sekarang ni. So kena bijak lah. Macam saya suka memerhati lah. Sebab saya tak mudah nak, bukanlah saya tak pernah diperbodohkan, tapi saya suka memerhati. Ada orang sampai tahap macam tu pun ada. Macam make on lah Ustaz cakap tu. Pasal make on, orang cakap make on bagi gift dekat apa, Ustaz bagi gift kat make on. Orang petikaikan kan. Macam Ustaz cakap, bukan senang nak orang nak buat macam tu. Kalau perasan tak, selepas video tu saya keluarkan, make on dah jadi macam mana sekarang? Nampak tak perubahan dia? Dia dah mula sedar. Kadang-kadang make on ni dia tak sedar. Dia anggap benda tu, dia buat benda tu, dia macam ramainya view. Tapi mungkin sedar tak sedar orang tengah mengutuk dia. Tapi sekarang bila dia dah duduk dalam satu kedudukan yang dia rasa selesa, nampak tak pakaian dia macam mana? Dia dah relax dah. Dia ada view yang tinggi dah. Nampak tak? Itu strategi lah. Permainan strategi je. Make on siapa? Make on yang angkat ketiak. Oh. Ustaz bagi gift tu. Yang makan tu angkat ketiak tu. Okey. Itu rezeki dia lah. Rezeki macam contoh masuk. Saya orang biasa je. Saya pun bukan orang kaya. Saya pun bukan asal. Saya pun mak ayah saya bukan orang kaya. Orang biasa je. Saya pun bukanlah di kalangan orang yang betul-betul senang. Cuma saya mudah menghargai orang lain. Saya jadi mudah menghargai orang lain. Saya tengok. Thank you, Wan. Sebab bagi saya, bila saya sebab yang saya nampak lah pegangan saya, bila saya berkongsi rezeki yang datang pada saya tu memang di luar kotak fikiran saya. Berkongsi rezeki ni, kita rasa macam tapi kena kongsi rezeki pada orang yang tepat lah. Jangan kau kongsi rezeki pada orang tak tepat.
Kalau kau tengok orang ni menyanyi, contoh kau tengok orang menyanyi, dia ni kursi dengan macam ni. Orang kalau berduit bang kakak, bila dia nak buat live, dia akan completekan diri dia. Tetapi kalau dia tak berjaya completekan diri dia, mana kata dia ada kesusahan yang dia simpan, dia pendam. Kalau kau support orang macam ni, kau tengok rezeki tu datang macam mana. InsyaAllah bang kakak, saya bukan support pada penyanyi je. Saya kalau masuk live, saya bagi kotak harta karun dan sebagainya. Saya sharekan menyeluruh. Harta karun yang saya bagi tu tujuan saya, kalau kau rasa Zaim adalah paling layak, engkau sendiri, kau tak mampu nak beli, engkau sendiri dia bagi kat Zaim tu. Kalau kata Apad yang paling kau layak, tak apa, rezeki aku kongsi kat kau pun boleh jadi macam aku. Cuma bezanya aku bagi kau singa. Tapi dah masa sampai kau tak mampu ni nak beli, nak bagi Apad ni bunga. Tak apa, aku bagi kotak ni, kau dapat 6 koin, kau sendiri bagi pada mana yang kau rasa layak. Itu bagi saya. Tapi ada setengah orang dia simpan lah. Tapi beza masyarakat Malaysia dengan masyarakat Indonesia. Ni saya bagi contoh. Masyarakat Malaysia, kalau mereka dapat perkongsian rezeki, kalau mereka dapat perkongsian rezeki, mereka lebih macam thank you 16 koin, thank you 11 koin. Tu beza. Tapi kalau Indonesia bang kakak, dia punya komen tu, padahal dia dapat 1 koin je. Dia dapat 1 koin. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih banyaklah Ustaz, dengan 1 koin yang Ustaz telah berikan. Ya Allah, Tuhan aku panjang. Kita jadi sebab tau. Pasal tu saya kalau kongsi rezeki dengan Indonesia ni lebih ketara daripada Malaysia. Bukan saya tak nak support orang Malaysia, tapi orang Malaysia ni lebih pada dia dapat, dia diam, gaib. Dia dapat, dia diam. Saya juga banyak macam itulah. Saya juga ada buat perkongsian macam contoh ni, just kongsi je Saya juga ada buat perkongsian macam contoh dia PM kat saya. Assalamualaikum Ustaz, saya teringin nak minyak Ustaz, tapi saya tak mampulah nak beli. Tapi tak apalah, saya tengok dia pun ada anak kecil susah apa semua, kita pun bagilah. Saya bagi minyak package dengan duit sekali. Kita masuk dalam sampul, saya cakap dengan staff saya, dan dalam ni ada 300 pihak bagi kat dia. Dah dapat, terima kasih pun tak ada. Oh, itu sakit. Faham tak? Okey. Mungkin bukan semua, tetapi ini memang ada dalam masyarakat Malaysia. Saya pernah buat kongsi rezeki untuk hari raya Sampai yang jadi scammer pun banyak. Tiba-tiba dia mengaku nama Zaim pun ada. Padahal pemenang tu Zaim, tapi tiba-tiba dia buat akaun Zaim pun ada juga. Punya dahsyat permainan scammer ni kan. Itu bezalah. Bukan saya nak kata Indonesia tu bagus, tetapi saya nampak dia punya dalam segi peradaban dekat sana lebih jauh beza dengan Malaysia. Jauh Sana susah Ustaz. Sana susah Ustaz. Bagi saya orang sana susah. Ni Aulia Indonesia Ustaz. Aulia dah cakap dengan Ustaz kan. Aulia naik ni. Siapa? Aulia mana? Aulia ni. Yang lagu Abang Tesla tu. Indonesia. Okay, dekat sana Indonesia, yang mana kaya sungguh, yang mana susah memang betul-betul susah, memang betul-betul kaya. Benar Lepas Ustaz. tu kalau korang tengok konten-konten daripada Indonesia duduk dekat tengah-tengah hutan, kena bagi gift, donat, kau jangan memperlekehkan dia orang. Sebab mereka pun tak sanggup mereka dilakukan macam tu. Tapi apakan daya mereka terpaksa mencari rezeki. Mungkin dia nampak dekat situ cara terbaik nak cari rezeki. Macam-macam lah dia punya cara dia kan. Kan sebab sampai sanggup Ustaz, macam dia buat benda-benda tu sebenarnya. Tapi terpaksa buat kadang-kadang. Itu pengalaman saya dalam kongsi rezeki lah. Memang banyaklah perbezaan dia. Lepas tu yang kadang-kadang yang paling kita geram, kau dah memang mampu beli koin. Yang kat kotak dekat korun tu kau bagilah orang yang tak mampu. Ni kadang-kadang sultan-sultan yang duk tibai korun tu. Aku tengok aku tibai korun, kau bagilah kat orang lain. Kau dah bebas sultan, pasal apa kau jadi setan? Kau bagilah kat orang lain yang nak kat korun tu. Ni dengan dia pun sebat juga. Cebat. Kejap. Mursyid nak live lah. Turun dulu. Okey, Syed. Okey. Belah. Jadi Syed, Terima kasih Ustaz Saya pun banyak agak ambil pada Ustaz ni hari ni. Just kongsi lah untuk korang lah, mudah-mudahan lah. Saya pun tak boleh nanya ni, pesakit saya sampai dah. Okey, ada sikit nanti kita jumpa lagi. Saya doakan semua teruslah dengan apa yang korang target. Tapi kena ada strategi lah, kena ada strategi. InsyaAllah. Dalam kehidupan ni kena ada InsyaAllah. strategi. Macam Apad, saya minta tolong jangan merasakan sesuatu kejayaan tu disebabkan gift. Tak boleh. Awak rasakan kejayaan, awak berjaya dalam bidang nyanyian apabila ada orang dah mula panggil awak. Itu nama kejayaan buat awak. Tapi kalau setakat dekat TikTok ni, mungkin awak boleh nak gift banyak, mungkin besok pakai baju dalam ke apa buat kelainan mesti banyak gift. Contoh itulah. Okay. Sebab gifter bukan semua orang berfikir macam saya fikir saya bagi pada performance. Ada orang dia bagi gift sebab perempuan tu lawa. So dia macam-macam. So
Awak nak tahu macam mana aku nak tahu yang aku ni dah berjaya dalam bidang nyanyian? Automatik bila ada banyak panggilan terhadap awak, itulah kejayaan awak. Okey, dekat TikTok ni sekadar kita nak boleh expose diri kita lah. Okey, macam tu juga dengan Man. Saya harap saya dapat tengok lah awak dengan dengan lagu yang sebenarnya sesuai. Saya tak tahu sangat tajuk-tajuk lagu ni. Cuma sepatutnya awak boleh bawa satu lagu yang macam search ke apa, suara-suara macam tu kena dengan awak. Jangan takut, awak kena all out. Kalah tak apa Man, yang penting awak pamerkan diri awak siapa awak sebenarnya. Betul. Macam audiens saya tak berapa perasan sangat sebab Man ni saya baru tengok semalam kan. Ya Zaim saya tak boleh cerita lah, dia dah memang pro, tinggal lagi apa, dia tengah mencari jalan yang seterusnya je kan. Apa yang dilakukan. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Oh, Dalam marah ada lawak juga Ustaz. Ya Allah. Ustaz dah lah, kita boleh tutup Ustaz. Kita boleh tutup Ustaz weh. Boleh tutup Ustaz. Okey. Barulah saya boleh macam ni kan. Ustaz lawak Ustaz. Tapi bergunalah apa yang Ustaz. Berguna Man. Dia Betul. bukan shit. Sebab kita rasa benda yang berlaku ni orang cakap sekeliling kita juga kan. Dengan diri kita benda tu kan. sebab kita rasa macam ustaz ni abang-abang kita yang lama dah tak marah kita. Faham tak benda tu? Betul. Jadi rasa begitu kita boleh buka minda kita dah. Ya. Jadi kita dengar apa yang dia cakap. Sebab dia kena dengan cara lah, taklah macam yang marah-marah tiba-tiba ni tak lah kan. Aku Taklah suka Ustaz. taklah macam ucik-ucik dia marah paman.